Kita bersyukur pada Tuhan sebab hari ini kita dapat bertemu sekali lagi. 我哋要感謝上帝咧，見到成日對靈機可以再一次嘅在眼下一齊相遇。 Tanya kepada Anda kerana minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember dan Anda berada di sini. 喺工作大家要會眼檢疫，即係檢疫喺11嘅天集禮拜，而在眼一齊檢拜主。 Di bulan Desember kita memperkenalkan satu siri khotbah yang baru. 因為11月我哋就係海嘯另外一個神界講透系列， Kita bercakap mengenai Yesus di dalam kitab Nabi Yesaya. 就係我哋所看到嘅以賽亞中嘅也是。 Dan secara khusus pada hari ini kita bercakap tentang perkataan Immanuel. 所以我哋嘅主題咧，就係老張就會分享就係關於以馬內利。 Yang diambil daripada Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. 在以賽亞書第7章14節。 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. 所以14節講到，因此主自己愛給你們一個兆條，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利，就係上帝與我們同在嘅意 Let 思。 us pray, mari kita berdoa terlebih dahulu. Father, we thank you again for the privilege of coming together as your people. We pray that even as we're listening to the preaching of your word, the same Spirit who inspired the word of God right from the beginning is a Spirit that is going to lead and inspire us even today. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara-saudari, kita baru saja melalui satu pilihan raya. 就這位我哋要爭過去18朝聖。 Dan memang sejak tahun 1976, saya sudah mulai memperhati keadaan politik di negeri ini. 其實我1976，所以我在1976年開始咧，我就注意一隻小海嘯，就注意18嘅朝聖。 I was in Form 1, beginning to observe the political situations in Sabah. 我就係去觀察我哋獲得18嘅政治局勢。 Dan kita mendapati bahawa akan ada perubahan-perubahan dari tahun ke tahun, dari pilihan raya kepada pilihan raya. 我只發覺到喺每年你每屆嘅朝聖係咩都要改變嘅，都要唔同嘅。 Salah satu daripada perubahan yang terjadi dalam masa beberapa tahun adalah mengenai kegagalan single political party to form the government. 所以我也發覺到在其中幾屆地方，在歷史地方其中幾屆咧，就係講一陣嘅單一嘅政黨係咩？佢任何佢冇辦法去組成一隻內閣。 Biasanya itu sangat straightforward. Sebelum ini siapa menang terus banyak yang lain akan kalah dan sebagainya. Tetapi lately kita mendapati bahwa tidak ada satu parti yang akan membentuk kerajaan. 因為在過去來看呢，就係當然一隻政黨任何後面係嘅就係一隻政黨任何佢叫票叫會嘅話，佢都可以組織嘅一隻內閣。但係在廿幾排咩就發現到喺個單一政黨佢任何嘅話係咩？佢嘅威脅唔叫話佢冇辦法組成一隻嘅內閣。 Apabila suatu parti politik gagal membentuk kerajaan, pembentukan dengan cara bergabung dengan parti-parti dan calon bebas yang menang menjadi penyelesaian dalam pembentukan suatu kerajaan. 當單一政黨冇辦法單獨嘅組成嘅隻內閣嘅時候咧，佢就可以與其他獲勝嘅政黨行啲咧一隻獲勝嘅獨立票成員咧聯盟結成嘅隻嘅內閣。 Jangan susah, saya tidak main politik sini, tetapi Yesaya 7:14 dinubuatkan dalam konteks pergolakan politik pada zaman Nabi Yesaya. 呢個就可以放心最啱咩諗而講關於現時嘅政治，但係在以賽亞書一隻嘅時代咧，也係講到多少政治嘅問題嘅。 Yesaya 7:14 dalam konteks Raja Ahaz dan peperangan Sheru Ephraimite. 所以在以賽亞書第7章嘅時候咧，就講到關於亞哈斯王統治時期，諗埋嘅就係敘利亞以法蓮嘅爭戰嘅時期。 Yesaya 7:14 adalah suatu nubuatan yang diberikan oleh Yesaya kepada seorang raja yang bergumul dalam hal politik pada waktu itu. 弟兄姊妹，在以賽亞書一隻時候咧，就係關於亞哈斯王在當中留低眾王權嘅。 Selepas waktu zaman Raja Salomo, maka kerajaan itu Israel terbagi dua, satu di utara, satu di selatan. 當過去嘅隻嘅
嘅只嘅所羅門王過後咧，我哋就看到以色列嘅分結咯，就係北結嘅以色列，同埋南結嘅猶太結。 Kerajaan utara jatuh lebih awal kepada musuh-musuh kerana raja-rajanya tidak mengikuti Tuhan sebagaimana sepatutnya. 我哋只看到北結嘅只以色列嘅係咩？就別個就滅結係因為在當中咧，佢哋行上啲抗為惡嘅事情。 Kerajaan selatan lebih lama jatuh kepada tangan musuh kerana lebih banyak raja-rajanya taat kepada Tuhan. 所以其實南極嘅猶太極比較遲滅極咧，就係因為在當中有些皇帝佢哋行喺堅持行上啲抗為真嘅事情。 Tapi pada tahun 735 sampai 730 terjadi satu peperangan kerana itu kerajaan utara bergabung dengan kerajaan Syria pada waktu itu untuk melawan kerajaan selatan. 太若在聖經嘅記載歷史嘅記載在公元前735到732年之間呢，就發生喺嘅就北極嘅以色列嘅其中聯合嘅就喺敘利亞，就係亞蘭王係咩嚟到去攻擊嘅就南極嘅猶太極。 Kerajaan selatan dan Raja Ahaz tidak ada jalan lain untuk bertahan kerana dia lemah, tidak kuat berbanding dengan dua kerajaan yang mau mengancamnya dan satu-satunya cara untuk dia mempertahankan diri adalah bergabung dengan kerajaan Assyria. 在當時嘅就亞哈斯王就係嘅就猶太極嘅皇帝係咩？其中冇辦法因為佢比較弱勢嘛，所以佢就按聯合其他嘅國家，其中嘅就最強盛嘅國家就係亞述國。 Di tengah-tengah tekanan yang demikian, dia bergumul sama ada harus bergabung dengan kerajaan lain supaya dia jadi kuat dan dapat dibantu ataupun dia akan berdiri sendiri. 所以佢在一隻時候咧，嘅隻亞哈斯王佢後掙扎，到底佢愛攞當時候最強嘅國家聯合還是佢愛單獨嚟到面對嘅場嘅征戰？ Akhirnya dia memilih untuk bergabung atau coalition dengan kerajaan Assyria yang juga adalah sebenarnya musuh dia. 到最後聖經書講俾我哋聽咧，佢就聯合嘅就係亞述王就係也唔係聯合佢係降服所以嘅就亞述國地位。 Dia pernah kalah dan dalam masa satu hari dia telah kehilangan 120.000 anggota askarnya dan ramai yang diambil sebagai hamba di tempat yang lain. 嗱，嘅隻亞述國係咩？其實而家當時咧係佢嘅職員嚟嘅，但係佢降服過後咧，也要記載咗一個佢嘅地位佢變係咩？變殺害12萬士兵，也要好多人喺變捉去所謂嘅就係奴隸。 Sebagai akibat daripada gabungannya dengan Assyria, maka dia harus membayar bayaran ofti atau bayaran kepada negara atau pemerintah Assyria pada waktu itu. 當然在因為佢降服所謂就係附庸國係咩？所以當時要佢愛進攻就係愛變好多嘅料每年攞埋係咩嚟到去敬拜亞述國嘅神。 Dia juga harus mengikut arahan untuk menyembah Tuhan-Tuhan Assyria dan bukan lagi menyembah kepada Allah yang maha tinggi yang dia sembah. 而且係愛見當時嘅亞述國講，愛敬亞嘅方法嚟到敬拜亞嘅神，不再敬拜亞嘅神。 Pada waktu itulah Nabi Yesaya memberi amaran kepadanya, jangan bergabung dengan Assyria. 所以在當時呢嘅先知以賽亞就企上嚟講，唔好留亞就嘅亞述國係咩聯盟。 Engkau harus percaya kepada Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. 你應該愛依靠萬王之王、萬主之主。 Dan Tuhan melanjutkan dalam ayat yang ke-10, Tuhan melanjutkan firman kepada Ahaz katanya, mintalah suatu petanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu yang dari tempat tinggi, tertinggi yang di atas. 所以在以賽亞書7章11節樣記載你向耶和華你的上帝求一個招條，不求現在深處，不求現在高處。 Dengan kata lain, Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Ahaz itu, kamu harus consult, kamu harus bertanya kepada Tuhan, bukan yang lain. 用今日嘅話來翻譯呢，即係講你應該去問上帝，去求上帝，唔係求其他人。 Tetapi Ahaz dalam ayat 12 mengatakan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. 所以12節亞哈斯王回答乜嘅問題咧？佢講：我不求，我不試探耶和華。 Kedengaran seperti betul, dia tidak mau mencobai Tuhan, dia tidak menyusahkan Tuhan. Tapi sebenarnya pada masa yang sama dia telah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan percaya kepada yang lain.
嗱，佢哋上來嘅就嘅回答好像好正常嘅，其實咧就係佢講，哎呀，我唔會麻煩嘅上帝啦。其實就係講係佢係對上帝失去一隻嘅信心。 Yesaya tidak berputus asa di dalam ayat yang ke-13 dia berkata, Nabi Yesaya berkata, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? 所以以賽亞就冇放棄啦，13節咁樣講，太會家你們當聽，你們使人厭煩，子孫小事，還愛使我哋上帝厭煩嗎？ Dia peringatkan Raja Ahaz bahwa dia ini keturunan Daud yang percaya dan berharap kepada Tuhan. 佢就係提醒嘅就係亞哈斯王係咩？所以過去太會家尊敬諗埋遵循上帝話語嘅歷史。 Kalau kamu tidak mau bertanya kepada Tuhan dan meminta tanda, saya tolong kamu beri tanda apa yang Tuhan berikan kepada kamu. 就係現作嘅就亞哈斯王佢冇向上帝求預兆咧，上帝就親自俾佢這個預兆。 Di dalam ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. 在14節講到，因此主自己愛給你們一個兆條，必有童女懷孕生子，給其起名叫以馬內利。 Seluruh usaha Yesaya untuk meyakinkan Nabi itu King Ahaz ataupun Raja Ahaz supaya dia tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan bukan yang lain di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. 一切先知以賽亞所努力所提倡嘅係咩？就係愛幫助亞哈斯王嘅，愛進到上帝嘅面前。 Tapi ternyata bahwa dia tidak mendengar dan sebab itu dia ditaklukkan oleh bukan sahaja kerajaan yang lain tapi juga penyembahannya juga rusak karena dia tidak percaya sesungguhnya kepada Tuhan. 當然啦，一隻結局就係講亞哈斯王咧，佢就冇依靠上帝，佢降服在一隻耶穌國，不單止降服，還每年進貢嘅世界貴重嘅禮物，攞埋拜嘅條嘅神。 Yang ajaibnya adalah 750 tahun kemudian message yang sama dibawa oleh malaikat kepada orang Israel sekali lagi. 睇啲就咩神奇嘅，就係睇佢在700幾年過去話，就係有一位天使來到，帶着同一則嘅信息俾猶太人。 Dia telah bertemu dengan seorang yang hampir-hampir menceraikan istrinya karena tidak kenal akan kehendak Tuhan. 佢爭受嘅責任咧，就係爭受阿老嘅老婆離婚啊，因為佢唔認識上帝。 Dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 在20節講到，正試驗這事的時候，有主的使者向他夢中顯現說：太尉的子孫約瑟，不要怕，只管娶過你的妻子瑪利亞來，因他所懷的孕是從聖靈來的，佢將會生一個兒子，你要給他起名叫亞斯，因為佢要將自己的百姓從罪惡裏救出來。 Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 就喺20節講到，佢要將生一個兒子，給他起名叫亞斯，因為佢要將自己的百姓從罪惡裏救出來。 750 tahun kemudian Tuhan masih ingat janjinya kepada umatnya pada waktu itu. 弟兄姊妹，750年過後，上帝仍然記得佢嘅應許對以色列民。 Tuhan kita adalah Tuhan yang setia yang tidak melupakan kita dalam setiap keperluan yang kita hadapi. 弟兄姊妹，上帝係信實嘅，佢冇忘記我哋嘅需要。 Perkataan Immanuel bermaksud bahwa Tuhan menyertai kita. 而就以馬內利翻出嚟嘅意思咧，就係上帝留我哋同在。 Ia juga bermaksud satu situasi ataupun seorang pribadi yang menyertai kita. 就係唔單止在一隻嘅環境，上帝留我同在，上帝在我哋光然嘅時間也留我哋同在。 Dia juga bermaksud bahwa Tuhan mengingat kita. 也翻出來嘅另外一隻解釋咧，也係提醒我哋上帝嘅記得留我哋 Itu 嘅。 juga bermaksud Tuhan mengingat janjinya kepada kita. 上帝嘅記得對我哋嘅應許。 Janji-janji politik oleh ahli-ahli politik boleh dilupakan semasa kempen dan sebagainya, tapi janji Tuhan tidak pernah dilupakan. 所以當然可能有些嘅政治人物當佢照射嘅時期，佢演善後代嘅東西，但係上帝演善開嘅係冇 Karena 忘 itu 記嘅。
Di dalam ayat 22 hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 所以22節當23節當講起這些事情，我上朝就係主家先知所說的話說，必要童女懷孕生子，人愛稱他的名為以馬內利。 Zaman berbeza 700 lebih tahun, tapi message yang sama, pribadi yang sama diberitakan. 兩則唔同時代相隔700多年，但係同一則嘅信息降臨。 Yaitu harus percaya dan berharap kepada Immanuel, Allah beserta dengan kita. 我哋就係愛相信以馬內利嘅主就係上帝，攞我哋同在。 Kesetiaan orang boleh berubah kepada Tuhan, tapi kesetiaan Tuhan terhadap orang tidak pernah berubah setiap sepanjang waktu. 人可能係忘記佢所承諾嘅事情，但係上帝卻冇忘記佢對人嘅這個承諾。 Saya ingin menyentuh 3 perkara yang membuat orang boleh lupa dan tidak setia kepada Tuhan. Menyentuh, touching. 我即係使 touching，我後乜嘅？我後少感動即係當然即係冇當上帝冇忘記我哋三件嘅事情。 3 perkara pada hari ini yang boleh membuat orang tidak percaya kepada Tuhan, tapi lebih percaya kepada yang lain. 唔好意思，即係我喺後少感動，即係在緊密嘅時代係咩？人可以忘記上帝三件嘅事情，在最緊嘅時代。 Sama seperti pergumulan yang dihadapi oleh Raja Ahaz pada waktu itu, sekurang-kurangnya 3 perkara yang akan membuat mereka percaya kepada yang lain dibandingkan dengan percaya kepada Tuhan. 就係人就好像即係嘅時代嘅人咧，即係當時要嘅亞哈斯王，其實係後懷疑、後掙扎，就係在三件事情上可能佢忘記去上帝。 Hal yang pertama adalah dalam Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. 第一件嘅事情呢，就係詩篇146篇3到4節提醒我哋：你們不要依靠君王，不要依靠世人，佢一點不能幫助，他的氣一斷就歸回塵土，佢所打的算，當日就消滅了。 Dalam konteks Raja Ahaz, dia diminta supaya tidak percaya kepada raja-raja yang lain, tapi percaya kepada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan. 在當時嘅亞哈斯王嘅背景呢，就係佢一邊提醒，你唔好依靠世上嘅君王，你要依靠在天上嘅萬王之王。 He believed in man instead of God. 佢相信人過於上帝。 Bukankah itu juga kadang-kadang kita hadapi lebih percaya kepada kekuatan manusia dan keupayaan manusia berbanding dengan Tuhan sendiri? 就因為唔曉得，我哋要冇遇到同樣嘅情況，就係好多時候咧，我哋相信人過於上帝。 Baru-baru ini seorang ahli parlemen telah meninggal dunia dan bayangkan seluruh pengharapan ramai orang kepadanya tiba-tiba rubuh karena dia sudah pergi. 在我哋前幾年咧，即係有隻嘅召會議員嘅個性，所以我哋可以想象下，即係相信佢嘅人過嚟一隻嘅期望係咩？即係突然間就係消失去。 Ramai orang berharap kepada manusia dan bukan berharap kepada Tuhan sesungguhnya. Dan inilah yang diberitahu oleh Yesaya kepada Raja Ahaz. Jangan percaya hanya kepada manusia, percayalah kepada Allah di atas segala raja di atas segala raja. 有好多人可能佢係相信人，佢係相信勢力，但係以所以提醒亞哈斯也提醒我哋要相信天上嘅萬王之王。 Masalah kedua yang dihadapi oleh pada hari ini adalah di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan pada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 第一點呢，就係提摩太前書6章14節已經講到，你要束縛那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠無天嘅錢財，只要依靠那厚賜百物給我們享受嘅上帝。
Ramai orang percaya believe in man rather than instead of God. Tapi ramai juga yang percaya believe in money instead of God. 有好多人佢相信人過於上帝，也有好些人係咩相信錢財過於上帝。 Tidak salah menjadi kaya, tidak salah memiliki harta yang banyak dan sebagainya. Tapi when the love of money comes in, that is where the problem begin. 弟兄姊妹，有錢咩吹啊？但係喺個我哋過於錢看錢財過於上帝咧，過嚟係帶俾我哋生命一些嘅問題嘅。 Sebab itu di dalam 1 Timotius, Paulus memperingatkan, menyuruh Timotius memperingatkan orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak menentu seperti kekayaan. 所以保羅就提醒提摩太呢，佢就講：你要提醒一啲今生富足嘅人，唔可以自靠，也唔好依靠你這個錢財，要依靠上帝。 Tapi harus memandang kepada Tuhan yang lebih tinggi daripada keuangan dan kekayaan untuk dipercayai kerana Dia adalah sumber segala yang terbaik. 應該要依靠，愛會超越世間所有嘅愛會嘅上帝，過於依靠錢財諗嘅時間。 Hal yang ketiga adalah orang lebih percaya kepada diri sendiri berbanding dengan percaya kepada Tuhan. 第三點呢，就係過於注重自己，就係注重自己，過於注重上帝。 Tidak salah untuk ada self confidence yang kuat, tetapi pada masa yang sama kita mesti tahu bahwa kita masih di bawah Tuhan yang hebat dan luar biasa. 弟兄姊妹喺講我哋要自信就係後事嚟計，但係喺講我哋自信超越去上帝嘅話，可能也帶俾我哋生命有問題嘅。 Orang yang selalu memikirkan dirinya di atas orang lain itu selalu memandang rendah kepada orang di bawahnya. Those who feel instinct that they are above everyone else, they will look down on other people. 有些時我哋有看到有些人係咩當佢要好多嘅知識嘅時候，可能佢有看大其他人嘅喎。 Sebab itu dalam Amsal pasal ketiga ayat 5-6 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 在箴言書3章5到6節已經講到，你愛專心依賴耶和華，不可依靠自己的聰明，所以你一切所行的事上都愛應聽他，他必指引你的 So 路。 there are three problems that we are facing: believe in man, believe in money, believe in me. 所以在三件嘅事情三隻嘅挑戰就係依靠人、依靠錢財，諗埋依靠自己。 Dan hal ini dihadapi oleh Raja Ahaz dan Yesaya harus mengingatkan dia believe in the Emmanuel rather than all these things. 然後當我哋看到條咧，即係三件嘅事情對亞哈斯王嚟講，佢係依靠人、依靠錢財，諗埋依靠自己。但係先知以賽亞提醒佢，你要依靠上帝。 Jadi bila kita melihat sudut lain mengenai Emmanuel ini, dia lebih daripada sekadar satu nama Tuhan. Dia bercakap tentang situasi kehidupan yang harus kita lalui untuk kemuliaan Tuhan. 當我哋看盡呢隻以馬內利嘅時咧，佢提醒我哋在任何嘅時候，我哋所做嘅一切，只係會係榮耀上帝。 Malam ini saya diundang ke Dewan Masyarakat Manggatal untuk berkongsi firman Tuhan di publik. 我今日咧便有想去到文革大嘅民眾會堂嚟到去向公開去向所有嘅人嚟到去分享。 Dan tema yang diberikan kepada saya adalah mengasihi sesama. 其中一隻嘅題目俾我咧，就係愛人如己。 Tanpa Tuhan Yesus, tanpa Tuhan yang mengasihi kita dan membuktikan kasih-Nya, semua kasih yang kita dengar very superficial. 弟兄姊妹喺個冇也是冇主宰我哋嘅心咧，當我哋講所有關於到愛嘅時候可能也係帶有一些嘅 superficial 質疑嘅。 Ya, kalau itu bukan daripada Tuhan, itu seperti shallow, itu kasih itu tidak begitu dalam. 只要係個冇主嘅話，我哋嘅愛可能係比較表面咩更深嘅。 Kelihatan cantik di luar, tetapi di dalamnya tidak begitu bagus. 看外表看起上嚟好靚嘅，但係即係看落去嘅時候可能唔係好靚嘅。 Semuanya bermula dengan kepercayaan dan keyakinan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang bernama Emmanuel. 呢啲所有一切嘅事情發生咧，就係我哋愛海嘯啫嚟到去相信我哋嘅以馬內利嘅主。 Itu seperti kehidupan suami istri di antara Yusuf dan Maria yang hampir bercerai.
Bila Yesus lahir dalam keluarga itu, maka terjadi satu pertemuan dan perdamaian yang baik. 你同樣嘅事情也發生在嘅就係約瑟攞埋瑪利亞當約瑟見冇戰戰體會上帝嘅時候咧，承受因為嘅事情而離婚，但係當耶穌在佢哋嘅家庭嘅時候咧，約瑟攞埋瑪利亞嘅家庭成為祝福先賢嘅一個家庭。 In conclusion, dikatakan Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 adalah sebahagian daripada gesaan nubuatan Yesaya untuk menaruh kepercayaan kepada Immanuel, Allah beserta kita, dan bukan kepada raja-raja yang lain. 在終極嘅時候，以賽亞書第7章14節提醒我哋，就係先知以賽亞呼召人民，先靠以馬內利，就係攞我哋同在嘅上帝，而唔係先靠其他嘅君王。 Berita yang sama telah disiarkan oleh malaikat lebih daripada 700 tahun kemudian. Percaya kepada pribadi yang bernama Immanuel, Yesus Kristus yang adalah sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. 相隔700多年呢，同一嘅信息臨到，就係天使所傳達嘅信息，就係愛先靠那位叫以馬內利嘅主，也是基督，佢係昨日今日一直到永遠，係永不改變嘅主。 Dorongan itu diberikan kepada Raja Ahaz, tapi dorongan yang sama juga biar hampir 3000 tahun selepas itu sampai pada hari ini, tetap dorongan yang sama untuk percaya kepada Immanuel, Allah beserta kita. 同一隻嘅信息臨到亞哈斯王，相隔3000幾年，也臨到今日嘅吹上我哋係是否相信以馬內利嘅主？ Persoalannya adalah apakah kita ini benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Immanuel ini? 弟兄姊妹，凡事嘅問題就係今日我哋是否係全心相信以馬內利嘅神？ Ataupun ada masa on off? 就係咩要遇到嘅狀況，就係有時要相信，有時冇相信， Atau langsung tidak percaya? 係啲完全冇信嘅。 Soalan untuk saya dan saudara-saudari pada hari ini, have we trusted him enough or not? 弟兄姊妹，今日我哋愛做啲思考嘅就係，你是否足夠信靠我哋嘅主？ Jawaban kepada soalan ini ada di dalam hati Anda. 你就答案呢，就係在我哋每隻人嘅心中。 Dan pada masa yang sama, gaya hidup Anda dan saya akan dipengaruhi oleh jawaban Anda terhadap soalan ini. 同樣嘅事情發生咧，就係我哋嘅外表嘅行為咧，就係有總係我哋內心一隻嘅答案。 Kalau kita buat komitmen sesungguhnya kepada Immanuel ini, maka hidup kita akan memantulkan, memberitahu setiap hari bahwa kita percaya dia. 呢個我哋要全心信靠我哋嘅主咧，我哋嘅言語行為咧，每日都有總係邊個看，我哋要信靠耶穌嘅。 Tapi kalau kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh, itu juga kelihatan melalui gaya hidup Anda, walaupun Anda coba sembunyikan. 呢個我哋要冇全心信靠我哋嘅主，我哋嘅行為也有總現出嚟嘅。 Karena apa yang disembunyikan, dibisikkan secara diam-diam, akan diumumkan dari bumbung rumah, kata firman Tuhan. 因為我哋一切所隱藏嘅，在上帝嘅同在之下，有總現出嚟嘅。 Jadi Yesaya, dalam masa 3 minggu ini kita akan belajar mengenai beberapa segi siapakah Tuhan Yesus di dalam kitab Nabi Yesaya. 弟兄姊妹，接下來嘅3個禮拜咧，我哋也係有繼續嘅在以賽亞書研究，也是係一位點樣嘅神。 Dia lebih daripada sekadar nama, dia mendatangkan impak yang penting dalam kehidupan kita setiap hari. 佢嘅名係超越萬名之名嘅，佢所帶來俾我哋生命每日都係有影響嘅。 Seluruh pendedahannya adalah sama ada kita benar-benar percaya kepadanya atau tidak. 呢啲總句到底咧，就係按滿盡我哋自己，到底我哋先靠我哋嘅主有決心， Membuat komitmen yang dalam terhadap Yesus Kristus ini ataupun tidak. 我哋要冇老也是有隻跟深交嘅一隻嘅立約。 Sekali lagi saya katakan, dia akan kelihatan melalui kehidupan kita. 呢啲即係佢從我哋嘅外表地方看得出嘅。 Kalau belum ada tanda-tanda, bukti-bukti kesaksian yang kita benar-benar percaya kepadanya, tanya diri Anda, apakah saya sudah benar-benar percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat atau tidak. 喺個我哋看唔到，係啲迫然冇從我哋身上看到咧，我哋就愛在世界凡事就嘅問題，危係咩足夠全心嘅信靠我哋嘅主。 Kiranya Tuhan berkati, mari kita berdoa.
上帝祝福大家，我哋一齊嚟禱告。全世界主，我哋愛感謝你嘅恩典，所以我哋要多謝你，因為你係以馬內利嘅主，你係讓我哋同在嘅主，你常常讓我哋在一起，你冇留在心堂。而係讓我哋一齊做到卡，落到我哋嘅生活，落到我哋嘅家庭生活，落到我哋嘅工作場所，落到我哋嘅人際關係，落到我哋嘅家庭關係當中嘅。所以我哋祈求主你幫助我哋在聖誕節嘅這個期間，後叫我哋能夠繼續嘅來到去思考，凡事我哋老兒嘅關係，以致人家看我哋嘅生命嘅時候，係看到主你在我哋嘅生命當中嘅。主你祝福帶領我哋奉耶穌嘅名禱告。Amen.